Okey. Patutnya semua subjek pun masih berjalan macam biasa. Sebab kami tengok hari Isnin hari tu pun nampak pelajar macam ada dua tiga orang pun dah mesej cikgu boleh tak kelas je ni lah. Okey. Sebab tu cikgu bagi kuis je, bagi latihan je hari tu. Sebab kebanyakan cikgu pun ada mesyuarat hari Isnin hari tu So hari Rabu ni petang tak boleh lah walaupun ada beberapa ramai juga cikgu sedang mesyuarat cuma ada bahagian yang kami tak terlibat. So yang tak terlibat ni uruskan kelas awak. Dan peperiksaan ataupun ujian online awak masih berjalan macam biasa hari Jumaat. Jadi dalam jadual yang cikgu forward tu pukul 9. Jadi awak kena tengok sama ada kami nak teruskan pukul 9 ataupun kami awalkan 8.45 ke 8.30 ke, kena tengok betul-betul lah. Dan hari Jumaat tu biasanya cikgu akan maklumkan awak habis je kelas ataupun tak limat dengan kaunselor tengah hari atau petang, kebanyakan cikgu Maths akan maklumkan dalam grup kelas awak exam tu pukul berapa. Okey. Kami kena tengok keadaan juga. Biasanya untuk tingkatan 3 sebelum ni kita buat pukul 9. Disebabkan isyak lambat. Sekarang ni isyak dah awal. Bila isyak awal boleh je 8.30. Minggu lepas ramai juga yang tak join, tak sempat buat sebab masih ingat pukul 9. So tolong prihatin dengan mesej cikgu awak lah, cikgu Maths awak dalam grup kelas masing-masing lah. Dengan kawan-kawan tolonglah ingatkan kawan yang lain kelas pukul berapa. Okay. So kita mulakan dengan yang ni. Sebenarnya cikgu kalau tanyalah, cikgu tak kisah pun berapa ramai sebab yang penting cikgu mengajar. Kalau yang tak nak belajar tu tak boleh nak cakap apalah sebab ramai juga yang masuk dia buat benda lain kan. So cikgu haraplah yang masuk ni betul-betul nak belajar. Sebab ramai juga parent komen cikgu bagi kerja je tak ajar. So bila Maths nak ajar tak ramai juga murid masuk tu tak tahulah dekat mana silapnya. Okay, kalau saya senang je, saya berfikiran positif je. Yang tak nak masuk tu antara dua. Dia dah tak suka matematik. Okay, tak boleh nak buat apalah. Yang paling baiknya dia mungkin dah pandai matematik, dia tak perlu pun nak dengar. So dia mungkin waktu sekarang ni dia mungkin ulang kaji sendiri. Macam tu je, okey je. Yang penting bila nak periksa awak boleh jawab. Okey. Untuk soalan ni, sebab bahagian A, bahagian B dengan bahagian C kita dah buat hari tu. Okey, yang ni kan awak print sendiri ataupun awak tengok je lah kat sini. Ni soalan dia. Okey. Ni soalan dia. Saya suka daripada Maths Cash ni sebab soalan dia canggih sikit lah. Tapi soalan dia ada juga dalam buku soalan ni. Okey. Kalau awak tengok, tajuk kita adalah teknik menjawab. Bila teknik menjawab tu, cikgu bukan nak bagi jawapan sangat. Yang pentingnya, cikgu nak ajar awak cara awak nak jawab. Sekarang ni bahagian A. Okey. Bahagian A, kalau ada apa-apa awak nak tanya, awak tolong mesej dekat mesej sebab link kehadiran kita bagi lambat sikit. Okey. Yang pertama, soalan nombor 1 ni, bila dia tanya descending, menurun. Okey, bila dia tanya menurun, pecahan macam ni ada 3 kategori. Kategori pertama, jika penyebut dia sama. Kalau penyebut bawah ni, denominator sama, tak ada masalah. Okey. Kalau penyebut ni sama, semuanya per dengan 3. Okey. Semuanya per dengan 3 tu maksudnya penyebut sama. Jadi kalau menurun, yang ini mesti nombor yang besar lah. Makin kecil, tu menurun. Tapi kalau nombornya tak sama, yang pertama awak samakan penyebut. Kaedah dia, samakan penyebut. Contoh dia yang ni. Samakan penyebut dia nak jadi berapa? 30 ke macam tu. Kalau yang ni jadikan 9. Kalau buat yang ni lah mudah dulu. Okey, jadikan 9. Kalau jadikan 9, yang ni darab dengan 3. So, jadi 3 per 9. Okey, cikgu potong ni kejap jadi awak nampak 2, 3, 3. Menurun ke tak kan? Jadi dia nampak menaik. Sebab yang ni 3 per 9. So, ni salah. Okey, kalau yang ni jadikan 10. Kalau jadi 10, ni darab 2. Ni pun darab 2. Ni pun darab 2. Jadi 4 per 10. 3 per 10. Yang ni pula 3 darab 2, 6. 6 per 10. Tak menurun juga. Okey. Salah satu cara dia awak jadikan perpuluhan. Kalau macam ni susah, picit je kalkulator. 1 per 6 berapa perpuluhan dia. Kalau ikut saya tekan kalkulator.
Okey, kalau tekan kalkulator semua ni. Kalau yang ni sekejap yang ni saya guna kalkulator. Saya nak bagi awak ni cikgu guna kalkulator jadi perpuluhan. Kalau perpuluhan 0.2 ni akan jadi 0.5. Okey. 1/3 ni akan jadi 0.33 bla 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 kan. Lepas tu yang ni pula akan jadi 0.25. Okey, yang ni macam ni. Kalau yang ni pula, kalau cikgu samakan dia punya number yang bawah dia ni, akan jadi 30 lah paling cantik. Kalau 30, yang ni darab dengan 5. Yang ni darab dengan 6. Yang ni darab dengan 10. So, dia akan jadi 1/6 ni akan jadi 5/30. Okay. 2/5 ni akan jadi 12/30. Dan 2/3 ni akan jadi 20/30. So, ini menaik. Kalau awak tengok, awak ada pilihan kalkulator di tangan awak. Tapi nak guna macam mana canggih tak canggih kan? Cikgu tunjuk je. Jadi yang ni awak tengoklah ni. Ni 0.5, ni 0.3, ni 0.2. So inilah jawapan dia. Okey. Nampak mudah tapi kadang-kadang salah picit kan? Okey. Ini soalan familiar untuk P3. Okey. Soalan familiar untuk P3. Kalau tak ada bahagian A, kadang dia ada bahagian B. Kadang-kadang dia guna dekat bahagian C soalan panjang ni LCM ataupun GSTK. Okey. Allah, apa jadi dah. Sekejap apa yang cikgu tertekan? Allah. Sekejap dah semula. Dah lama tak guna ni sekejap Cikgu buka semula Sorry cikgu buka semula. Okay. Yang ni Okay, GSTK ni ada, kalau yang bahagian macam ni tak apa. Yang bahagian A, awak boleh guna sebab dia kata GSTK bagi 16 dan 40. Maksudnya 16 dengan 40 ni GSTK tu gandaan. Maksudnya 16, 32, lepas tu 40. Macam tu lah gandaan. Paling gandaan dia mula dengan 16. Lepas tu, okay, 16, 32, 48, 64. Ni masuk gandaan. Kalau 40 pula, okay, 40, 80. Kalau yang ni lepas ni 80 lah. Jawapan ni memang 80 pun. Okay, ni maksudnya gandaan. Makin lama makin besar. Kalau gandaan terkecil pun, dia akan ada nilai dia kemungkinan sama dengan nombor ni, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Salah satu cara canggih dia awak bahagi macam ni lah. Kau awak terlupa kan 16 dengan 40. Okay. Bahagi dengan paling ni boleh bagi dengan 4 kan. 4 darab 4. 4 darab 10. Bahagi lagi. Sampai awak dapat last kali 1, awak akan darab yang tepi ni. Okay, awak akan darab yang tepi ni. Okay. Itu salah satulah. Kalau soalan macam ni, paling senang selain daripada cara ini, dan cara ini adalah awak pilih nombor ni, awak bahagikan dengan ni. Okay. 12 memang tak boleh bahagi dengan 6, tak boleh bahagi dengan 16 dengan 40 pun. 30 tak boleh bahagi pun. Jadi awak test nombor ni. Tu yang paling senang. Untuk bahagian A. Cikgu ulang. Untuk bahagian A. Ni yang paling senang. Okay. 70 ni tak boleh pun bahagi dengan 16. Awak PC calculator kan boleh kan? Jadi yang boleh membahagi dua-dua, maksudnya 80 boleh bahagi dengan 16 dan 80 juga boleh bahagi dengan 40. Itu cara dia sebenarnya untuk bahagian A. So ini jawapan dia D. Okay. Ini jawapan dia D. Okay. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, bila soalan nisbah kadar-kadaran, cikgu ulang nisbah kadar-kadaran ni, soalan dia kadang-kadang panjang. Bila panjang, awak kena betul-betul pandai nak susun dia dan tolong baca soalan yang terakhir tu sebenarnya apa yang dia tanya. Okay? Sebab soalan ni kan sempit macam ni, cikgu nak tulis kat tepi ni lah. Cikgu kena padam lah. Okay, dia kata soalan ni dia kata sekolah X, Y dengan Z. Allah, kenapa pen saya ni? Saya tekan apa Aduh, jangan anak saya main. Cik Apa? Dia jadi 2 kali dah tu. Maksudnya cikgu pun nak cuti juga lah ni. Kan, sorry Okay. Yang ni, bila dia tunjuk, cikgu duduk bawah sekejap. Ni cikgu duduk. Kalau awak tengok, cikgu pun sama awak kat dalam bilik. Cikgu pun dalam bilik juga. Kalau duduk kat luar, nak tengok TV, bising. Okay. So kalau awak tengok, dia bagi 3 buah pola, X, Y dengan Z. Kalau boleh susunlah macam ni. X. Tak dekat juga. Sudah. Sekejap
Saya charge balik dia punya pen jap. Pen ni kadang-kadang mabuk. Ikutlah boleh kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak boleh juga. Astagfirullahaladzim. Jap. Perlulah cikgu kalau macam ni. Okey. Apa nak jadi ni? Kan? Nampak sangat kan cikgu pun nak cuti. Okey. Harap-harap Bismillahirrahmanirrahim ada. Okey, ada. Okey. Sekolah X, Y dengan Z. Tulislah macam ni. X, Y dengan Z. Okey. Lepas tu dia kata, sekolah ni dia punya nisbah dia adalah 5, 4 dengan 7. Ni X, Y, Z. Jangan pandai-pandai tukar. Dia kata jumlah buku teks ni 4,000. Maksudnya jumlah semua bahagian ni, jumlah dia adalah 4,000. Okey. Jumlah dia 4,000. Lepas tu, kita nak buat macam mana? Dia ada bagi nilai apa lagi? Dia kata, jumlah buku teks ni jika sekolah X menerima 300 buah memberi. Okey. Yang pertama, sebab dia banyak sebut pasal X ni, kita cari nilai X ni berapa. Okey, nilai X ni, kita baca yang Melayu lah Nilai X ni adalah 5 per dengan jumlah semua ni. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 7, 16. 5 per 16 darab dengan 4,000. So, kita nak tahu berapa buku untuk sekolah X ni. Okey, sekolah X ni buku dia ada, darab semua akan dapat 1,250. So, cikgu tulis. Untuk 5 bahagian ni adalah 1,250. Okey, sekolah B pula, kalau kita, sekolah B pula. Sekolah Y pula, kalau kita kira, dia adalah 1,000. Okey, tempat dia kiput. So, cikgu nak padam sikit. Ini tak boleh tulis nanti. Okey, sekolah Z pula, nilai dia kalau kita kira, dia dah jadi 1,750. Okey, kita baca arahan berikutnya. Dia kata, jika sekolah X ni dia bagi 300 buah buku kepada sekolah Y. So, sekolah X akan tolak 300. Okey. Yang ni akan tambah 300. Yang ni dah jadi 1,300. Okey, yang ni dah kurang, dah jadi 50, 950. Okey. Lepas tu dia baca lagi. Dan sekolah Y menerima 250 buku daripada Z. Dia dapat lagi yang ni 250 buku. Untung lah dia kan. Orang bagi kat dia. Sekolah dia murid ramai lah tu. Jadi dia dapat lagi yang tu. Kalau soalan ni saya jadikan soalan bahagian 2 pun awak kena jawab, kena tunjuk jalan kerja dia. So yang ni kena tulislah tolak 250. Yang ni tolak yang ni tambah. Okay. So ini dah jadi tolak 0,015. 1,500. Okay. Sekolah Z tinggal 1,500 buah buku. Sekolah ini jadi 0,51550. Okay. Kalau awak tengok jumlah besar X, Y dan Z sekarang, yang ni 950. Yang ni 1,550. Yang ni 1,500. Okey. Dia tanya, apa nisbah terbaru sekolah ni sekarang? Lepas bagi kau, bagi aku ambil, aku bagi. Macam tu kan? Awak tekan kalkulator. Ini sebab kalau awak tengok, bila kita dapat macam ni, kita pun fikir, macam mana nak dapat jawapan dia? Awak tengok yang mula cukup. Semua 19. So awak bahagi yang ni dengan 19. Bila awak bahagi 950, Allah. Awak bahagi 950 dengan 19, awak akan dapat satu number. Okey. Bila awak bagi 950 bahagi 19, awak akan dapat 50. Bermaksud yang ni dia bahagi dengan 50. Jadi semua yang lain pun awak bahagi dengan 50. Awak akan dapat lain nisbah tu bahagi dengan 50. Awak akan dapat jawapan dia. Okey. Maksudnya 1,550 bahagi 50 dapat 31. Ni bahagi 50 dapat 19. Ni bahagi 50 dapat 31. Ni bahagi 50 dapat 30. So nombor ni lah. Okey. Yang mana? Jawapan dia C. Okey. Awak tengok macam ni cikgu susun cara nak jawab soalan. Sebab bahagian A ni pun boleh dijadikan bahagian B pula. Bahagian C. Kalau bahagian A ni awak tak sempat buat, tembak kan. Tapi kalau bahagian C, habislah, maka rugilah. Okey. Soalan yang berikutnya. Soalan nombor 4. Soalan, dan cikgu nak cakap kat awak Yang ni, okey. Soalan ni,
Soalan 1, soalan 2, cikgu tak berapa beratkan sangat. Bukan tak ada dalam periksa, ada. Tapi masa tingkatan 4 dengan 5, bahagian ni kurang. Okey, bahagian ni kurang. Guna tapi tak tanya direct dalam exam SPM. Sekarang ni bukan nak fokus awak peperiksaan akhir tahun nanti. Lebih pada nak fokus awak nak bawa ilmu apa tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Okey, soalan ni ya. Soalan 3 ni penting. Okey, sebab style macam ni pun ada dalam SPM. Okey, soalan ni sangat. Kalau soalan sudut dalam SPM pun banyak dan berkait. Okey, dan berkait. Kalau macam ni, yang pertama untuk cikgu lah. Bila cikgu tengok ni, oh tahu dah ini berkisahkan sudut dan garis tingkatan 1. Dia tunjuk garis selari. Okey, dia tunjuk garis selari. Bila garis selari ni, awak kena ingat apakah nilai-nilai sudut. Okey, apabila garis selari tu nilai sudut dia macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat kalau garis selari ni? Jadi, kalau yang ni Z, cikgu lukis kalau Z, sudut ni sama dengan sudut ni. Okey? Jadi, automatik awak tahu X ni sama dengan yang ni. Ni X kan? Nanti besarkan. Ni X kan? X ni sama dengan yang ni. Okey? Jadi, yang pertama awak dapatkan nilai ni. Sudut ni. Okey? Sudut yang cikgu buat anak panah ni, 180 tolak 78. Jadi, awak dapat 180 tolak, oh maaf. Sorry. 180 mana hilang lah. 180 tolak 78 dapatlah berapa? 180 mana 180 102. Okey? Dekat sini 102. Okey? Tu salah satu cara. Cara tak pandai. Ni cikgu sebut ni, cara tak pandai. Jadi awak akan dapat X. Ni cara tak pandai, tapi masih betul. Cara tak pandai ni awak akan dapat X sama dengan 180 tolak 102 tolak 32. 32 pula. 35. Dapat jawapan dia. Okey. Cara pandai pula. Cara awak faham sudut di luar segitiga. Okey, cikgu padam. Cikgu padam ni Okey. Sudut di luar segitiga, cikgu dah buat selari ni. Awak dah tahu nilai X ni sama dengan yang ni. Dan awak juga tahu sudut ni tambah sudut ni sama dengan sudut ni. Okey? Jadi automatik awak cara pandai awak akan tulis X sama dengan 78 tolak 35. Terus dapat jawapan. Cikgu tunjuk dua cara. Cara yang ni awak dapatkan nilai ni. Okey? Sebab ini sudut pada satu garis lurus. Tak ada masalah. Cara yang ni awak dapat yang ni. Dua-dua sama je. Cuma nampaklah pandai sikit lah kan. So jawapan dia apa? Jawapan dia 43. Kira yang mana pun 43. Cara mana pun 43. Okay, next. Kejap cikgu padam yang ni. Sebab soalan dia kecil macam ni kan. Kalau ikut sekolah suruh buat bahan memang lagi kecil lah. Kan nak jimat kertas tadi. Siapa belum bayar yuran 4 biji bayar Okey. Dia tanya, berapa banyak bilangan gandaan 24 yang kurang daripada 100? Okey. Kalau sekolah rendah, cikgu sekolah rendah sebut sifir. Okey. Sekolah menengah canggih sikit. Sifir tu ni lah dia, gandaan. Okey. Sifir tu gandaan. Jadi lagi ke? Oh, awak akbar. Tak. Cikgu pun mabuk dah. Okey. Gandaan. Maksudnya, awak tulislah sifir 24 ni. 24, 48, 72. Yang berikutnya 96. Yang berikutnya tambah lagi 24 sifir. 24, 1, 24, 24, 48 je tu lah. Lepas tu 120. Okay. So dia nak kurang daripada 100. 1, 2, 3, 4. So ni jawapan dia. Okay. Tak adalah soalan dia semua susah, senang kadang-kadang tu. Tapi kena baca betul-betul dia nak apa. Soalan yang ke-6. Okay. Soalan yang ke-6. Surface area. Luas permukaan. Okay. Luas permukaan. Kuboid. Kuboid tu semua orang tahu macam kotak kasut lah. Ni dah dekat nak buka sekolah kan. So dia kata cari nilai A
Tak payah fikir pun bentuk apa. Sebab dia suruh cari nilai A ni bila X sama dengan 4, Y sama dengan 7. Jadi ganti je lah. A sama dengan, Allah Akbar. A sama dengan 2 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 4 darab 4 darab 7. Picit je kalkulator. Jangan salah 4 kuasa 2 dulu. 4 kuasa 2, 16 darab 2, 32. Yang ni jadi 32. Ni cikgu guna kira otak je ni. 4 darab 7. Okey. Awak kira lah. Otak pun tak nak fikir dah. Okey. Harap-harap yang dalam kelas ni dia dah makan. Kalau dia tak makan perut dia bunyi. Dia duduk nampak makanan. Tambah adik duduk lalu orang depan awak kan. So apa jawapan dia? 144. Okey. 2 darab 4 kuasa 2 tambah 4 darab 4 darab 7. So jawapan dia 144. Kalau dalam soalan bahagian B pun, yang pertama markah dia awak berjaya tulis ni. Dan last sekali jawapan dia. 2 markah je. Okay, soalan nombor 7. Okay. Bila anak murid, ramai anak murid bukan awak je. Ramai anak murid bila dia nampak bulatan je, dia fobia. Sebab dia kata asal ada bulatan je mesti ada pai. Menyampah aku tengok benda ni. Bila awak menyampah, awak jadi dah jadi negatif lah. Jadi awak susah rasa nak fikir nak guna apa. Dia kata Rajah ni jejari dia 14. Okay. So nak mudah cerita kita tulis dulu. Jejari dia 14. Ni jejari. Ni jejari. Ni jejari. Okay. 14. Maksudnya ni sama je kan dengan ni. Okay. Itu yang pertama. Lepas tu. Dia kata diberi lengkok KM. Okay. Ni lengkok ni. Allah Akbar. Okay. Lengkok ni. Lengkok ni sampai sini. Panjang dia adalah 14. 2/3. Okay. So dia tanya, sudut ni berapa? Dia tanya sudut ni berapa. Nampak macam susah. Sebenarnya senang je. Awak kena faham konsep yang awak belajar. Okay. Sudut per dengan 360 sama dengan panjang lengkok KM ni per dengan panjang bulatan 2 pi J. Tu konsep ataupun rumus yang diberi pada awak. Okey. Jadi kalau awak dah berjaya tulis macam ni, KM ni dah ada nilai. Okey. KM ni dah ada nilai. Yang ni boleh kira pun. Jadi awak nampak benda ni, sudut ni, boleh je jadikan rumus macam ni. Cikgu nak tulis kat mana je. Cikgu takut tertekan tu hilang. Cikgu tulis kat sini lah. Okey. Sudut ni, theta ni sama dengan KM dia dah bagi. 14. Okey. Sekejap cikgu guna cara lagi smart sikit. Sekejap Okey. Sudut theta. Theta. Allah Akbar. Theta. Per. Yang kita nak cari ni. 360. Darab dengan ni. Ni panjang lengkok satu bulatan. 2. Darab dengan pi. Okey. Dia suruh guna pi yang ni lah. Pi 22 per dengan 7. Darab dengan J. J tu berapa? J tu adalah 14 sama dengan 14 2/3. Ni panjang KM. Okey, ni panjang KM. Kita dah berjaya dah tulis yang tu. Kita dah berjaya dah tulis yang tu. Cikgu tunjuk antara yang ni ataupun yang lain ke awak boleh je tulis. Ni salah satulah awak dah tulis yang ni. Okey. Lepas tu awak darablah. Darablah. Selesaikan ni. Dapat 2 kan. So awak selesaikan awak akan dapat theta. Yang ini kalau boleh tukarkan. Jadi bentuk pecahan tak wajar. Okey. Bentuk pecahan tak wajar. Tu salah satulah. Yang sebenarnya kalau nak kira ni cara susah. Cara yang senang cikgu tulis tadi. Theta per 360 sama dengan panjang yang dia bagi 14 2/3 ni kaedah macam nisbah setara. Boleh buat macam tu. Sama dengan 2 pi J. 2 darab 22/7 darab dengan jejari. Awak kena kira lah. Cikgu tak nak tunjuk jawapan. Cikgu tunjuk cara nak kira je. Sebab kita nak fokus dekat kertas mancis 2. Okay. So nanti awak kira gedebak-gedebuk awak akan dapat jawapan ni. Ni Awak akan kira dapat jawapan ni. Tu
Kalau cara lagi orang yang TikTok dia dah biasa kira, okay, dia nak buat macam mana? Kalau orang dah memang dia dah biasa kira, dia gunakan nilai dari jawapan ni, ganti kat sini, dapat tak nilai ni? Tu salah satu cara. Sebab objektif tak kisah. Okay. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8, bila ada 2 je point titik macam ni, tahu dah topik tingkatan 2 koordinat. Okay, cikgu ulang. Topik tingkatan 2 koordinat. Kalau distance ni ataupun jarak, awak kena ingat rumus ni lah. Rumus ni. Kan? Allah tertulis kat situ pula. Rumus ni. Rumus ni. Jadi rumus ni nak guna macam mana? Okay. Tak kisahlah awak nak guna X1 ke X2 ke tak kisah. X1 tolak X2 kuasa 2. Tambah. Okay. Y1 tolak Y2 kuasa 2. Ambil lah nilai ni. Tempat X dengan Y ni gantilah. Jadi, sorry cikgu tulis kat sini. Cikgu tulis ni awak kena kira sendirilah. Okay. Cikgu ambil titik ni sebagai X1, Y1. So, X1-nya adalah 1 tolak dengan ni X2, Y2. Tolak 7 kuasa 2. Tambah ni Y1. 10 tolak 2 kuasa 2. So, awak akan dapat punca kuasa 2. 1 tolak 7 negatif 6. Okay. Negatif 6 kuasa 2. Tambah dengan 8 kuasa 2. Kalau awak tengok yang ni dah tahu dah 6 dengan 8. Okay. So, jawapan dia 10. Okay. Ni kena familiar. Dan salah satu, ada pelajar yang depan lah, memang calon A ni, kadang-kadang dia tak dapat A sebab dia tak sempat kira. Dia kalang kelibut, dia tak sempat kira. Dia kira je mesti salah punya. Tu kena fokus betul-betul. Ni, okay, minggu depan kita last kelas. Okay, kita last kelas yang online macam ni. Tapi awak masih boleh tanya cikgu-cikgu awak. Tapi tak boleh paksa lah. Cikgu pun cuti juga kan. Okay. Naik sekolah terus. Kita cuti 5 minggu. Naik sekolah terus periksa. So awak kena sentiasa buat latihan. Cikgu takut dalam 5 minggu ni awak tinggal buat latihan, awak lupa. Naik-naik terus. Lagi malang lah kan. Penat-penat je usaha daripada awal tahun. Tiba-tiba hujung tahun awak rehat, awak lupa. Okay, harap-harap tak, insyaAllah tak. Okay. Rajah 3 menunjukkan garis lurus. Ni garis lurus KL. Okay. Kalau macam ni, naik macam tu, automatik kecerunan dia positif. Okay. Ni awak ingat. Kalau naik macam ni. Ni naiklah macam ni kan. Okay. So, dia tanya sekarang. Cari kecerunan. Ni kecerunan. Okay. Cari kecerunan. Kecerunan ada banyak. Kadang-kadang kita cari jarak ni. Okay. Jarak Y bagi jarak X boleh juga. Tapi yang ni dia bagi titik. So, kecerunan M. Tingkatan 2 sama dengan titik ni. 9 tolak negatif 3 per. Okay. 1 tolak negatif 2. So, dapatlah 12 per 3 sama dengan 4. So, jawapan dia D. 4 dan positif. 4 dan positif. Bayangkan kalau awak terbalik. Dekat atas ni, awak letak nilai X. Dekat bawah ni, awak letak nilai Y. Ada jawapan 1/4. Tapi salah lah. Sebab tu kena tengok betul-betul. Dan, bila buat latihan, kalau boleh biasakan cek rumus. Dalam kertas ujian pertama awak ada rumus. So awak boleh pegang tu supaya awak sebenarnya dah biasa guna rumus. Datang je soalan bila pun awak dah biasa guna rumus. Okay. Korang tengok betul soalan ni. Okay, yang ni pula. Banyak kan soalan buah-buahan kan. So dia bagi 3 jenis buah. Apple, mangga dengan orange. 3 jenis buah. Okay. 6 biji apple. 1 biji mangga pula. 4 biji mangga. 6. Dan beberapa biji oren. Oren ni tak tahu. Okay. Oren ni tak tahu. So, cikgu nak tulis kat mana? Okay. Macam ni lah. Mangga, apple, mangga, oren. Okay. So, apple ni 6. Mangga ni 4. Oren ni tak tahu, kita letak X. Dia kata, bila kita pilih kebarangkalian
sebiji mangga daripada kotak tu, kebarangkalian nak dapat mangga ni adalah kebarangkalian untuk dapat mangga adalah 2/9. So dia tanya, berapa biji oren ni? Berapa biji oren ni? Cerita pasal mangga tapi dia tanya oren kan? Jadi awak kena faham cara tulis dia macam mana. Okay? Awak kena faham yang tu. Kalau ikut soalan ni tak susah sangat. Sebab dia direct je. Awak akan tulis, okay, mangga. Ni nak dapat kebarangkalian mangga. Mangga macam ni, 4 biji. Per dengan jumlah semua. Jumlah semua 6 tambah 4 tambah dengan X. Okay? 6 tambah 4 tambah dengan X. Sama dengan, dia dah bagi 2/9. Darab silang lah. Okay? Darab silang. Dapatlah darab silang ni dengan ni. 36. 9 darab 4. Sama dengan 6 campur 4, 10. 10 darab 2, 20. Cikgu darab terus ni Buat darab silang okay. So 20 tambah 2X. Jangan salah pula. Jadi 36 tolak 20, 16. Sama dengan 2X. X sama dengan 8. Terus dapat jawapan. Okay. Cuba praktikkan soalan-soalan macam ni. Kalau dia tanya yang lain pula. Kalau tambah ke apa ke. Awak boleh praktikkan macam tu lah. Cikgu tunjuk ni cara dia lah. Sebab awak tahu kebarangkalian adalah jumlah yang ini per dengan saya padam. Jumlah kebarangkalian. Sekejap notebook saya padam. Saya nak buka kipas dia panas. Okey, jumlah kebarangkalian. Sorry. Buah yang dikehendaki per dengan jumlah buah, dapatlah kebarangkalian untuk buah tu. Okey, tu jangan lupa. Itu memang awak belajar kebarangkalian form tu. Okey. Ni soalan yang tak sepatutnya awak salah. Maksud betul lah kan? Okey, yang ni. Yang ni kena kira betul-betul lah. Soalan senang je. Okey. So gerak. 1, 2, 3, 4. Jadi 6.47. Kita gerak ke kiri kan? Darab dengan 10 kuasa negatif 4. Sebab gerak ke kiri. Lagipun ni nombor perpuluhan. So yang ni jangan salah. Jawapan dia B. Okay. Ni kalau awak tak sempat salin. Jawapan salin lah. Nanti bila memanglah slide pula. Video ni cikgu akan kongsikan. Sebab ramai tak join petang ni. So awak kena tengok lah. Kan? Kalau rezeki orang yang tengok soalan ni sebiji dalam periksa, rezeki dia. Okey. Cik Amy. Yang ni pula. Cik Amy, dia beli saham. Okey. Awak kira sekejap Cikgu nak basuh muka sekejap. Tiba-tiba gelap mata sekejap Awak kira sekejap. Ya, biasalah. Letih macam ni lah. Okey, sambung. InsyaAllah okey. Okey, dia kata Cik Amy ni beli amanah saham. Okey. Ingat balik kita belajar hari tu. Walaupun tajuk ni kita belajar online, ramai je boleh faham. Okey, dan tajuk ni juga boleh disoal masa tingkatan 4 nanti, tak ada masalah. Okey. So dia kata bila nak beli amanah saham, kalau boleh lepas baca soalan tu, tanda terus. Ni apa dia? Okey. Ayurin. Terima kasih. Okey, dia beli amanah saham sebanyak 10,000. Lepas tu tahun dia 2 tahun. Information macam ni kita garis dulu. Sebab tu cikgu suka awak ada highlight masa nak periksa, jawab periksa tu. Okey. Lepas tu dia terima banyak ni. Okey. Sepanjang 2 tahun dia dia beli saham tu, dia terima banyak tu. Panjang 2 tahun dia pegang,
Dia terima dividen 800. So dia tanya sekarang ni, hitung nilai pulangan dividen. Nilai pulangan dividen ni makin tinggi peratus makin bagus. Okay? Contoh dia, semua orang duk dengar berapa ya ASN, ASB nak bagi dividen. Inilah dia nilai pulangan pelaburan ni maksud dia. Nak kira kat mana ya? Okay. Awak kena kira dia punya formula dia. Sekejap Cikgu nak ketikkan nak kira kat mana. Bolehlah kot tepi-tepi ni. Okay. Nilai pulangan ni adalah, ni cikgu tulis rumus saya buat contoh kat lain Jumlah. Allah, tak boleh pula. Sekejap mana aku nak kira ni. Cikgu tulis dekat bahagian lain yang kosong Sekejap cikgu cari kat mana kosong. Okay, ni ada kosong. Awak, cikgu tulis nilai pulangan ataupun peratus pulangan tu, okay, ni sebab cikgu nak ajar je, nak tunjuk dengan awak. Nanti jangan awak faham kata jawapan yang ni pula. Okay, sama dengan jumlah pulangan. Okay, formula dia ni awak dah belajar. Jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan awal. Sebab soalan dekat tangan cikgu tak ada masalah. Awal darab dengan 100%. Sebab kita nak peratus pulangan tu. Jadi, kalau ikut dalam Cik Ami ni buat tadi, nilai dia mula-mula 10,600 tambah dengan dapat dividen 800. Okay. Tolak dengan, kenapa tolak ni pelaburan asal dia lah. Okay. Per dengan 10,000 pelaburan asal dia. Okay. Dapat jumlah semua ni darab dengan 100%. Okay. Kena tengok betul-betul Jumlah pulangan. Jumlah pulangan dia banyak ni. Dia dapat ni, dia dapat ni. Tapi kena tolak lah dengan pelaburan asal dia tu. Tolak yang ni per dengan jumlah pelaburan asal dia. Kira yang ni. Bila awak PC kalkulator, awak akan dapat nanti 14%. Ni boleh salin. Kena check betul-betul. Sebab cikgu tak kata soalan. Soalan mana, guna yang mana. Ambil wangi anak saya pakai bedak. Kita naik bagi air oren dia pakai bedak pula. Okey. Mana tadi soalan? Ni jawapan ni yang ni. Soalan ni bagus Soalan set ni bagus. Okey. Budak. Okey. Ni tengok betul-betul. Okey. Soalan boleh juga cikgu tanya tanpa gunakan pi ni. Kalau dia kata dia tak bagi nilai pi ni, jawapan kat sini ada nilai pi, maksudnya tak payah gunalah pi ni. Jawapan ni biar je dalam tu pi tu. Okey. Soalan yang ni ada salah sikit lah. Okey. Soalan ni. Okey. Soalan ni dia tanya, dia bagi 2 kon. Okey. 2 kon tu macam aiskrim tu kita temukan. So kita nak tahu berapa jumlah luas permukaan. Okey. Kat depan formula awak ada. Kalau sebuah kon, 1 kon saja. Okey. Jumlah luas permukaan dia, formula dia yang ni. Pi JS tambah dengan pi J kuasa 2. Apa itu pi J kuasa 2? Kon macam ni. Okey. Kon macam ni. Yang pi J kuasa 2 ni bulat ni lah. Okey. Yang ini adalah keliling kon ni. So untuk yang ini, dia bercantum. Okey. Bila dia bercantum dekat sini, jadi kita kena kira lilik ni saja. Ni tak ada lah. Ni tak ada. Kita kena kira yang ni saja. Tapi ada 2 sebab 2 kon. Tu cikgu bagi clue cara nak kira dia. Cepat dah ambil nak guna. Okey. So yang ini, yang pertama. S ni ada. Okey, S ni ada. Ni S ni ada. Ni S. Ni S. S ni yang sending ni. S ni ada. J ni tak ada. Dia tak bagi J. Tapi kita boleh cari sebab kon dia macam ni kan. So kita dah ada 41. Yang ni separuh dia 40. Allah, kecilnya cikgu tulis. 41 tapi tulis apa-apa lah. Okey. Ni nilai dia 41. Okey.
Ni nilai dia 41. Ni, cikgu conteng Conteng kat sini lah senang. Awak nampak sikit. Okey. Okey, conteng kat sini senang. Okey. Sekejap. Yang ini 40 lah. Sebab sebahagian daripada ni. Jadi awak nak cari yang ni je jari kan? Dah tahu dah teorem Pythagoras. Nak dapat panjang ni. Okey. Sama dengan punca kuasa 2. 41 kuasa 2. Tolak dengan 40 kuasa 2. Kalau awak fikir kalkulator, awak akan dapat 9. Okey. 9. Jadi, dah dapat dah nilai. 9 ni apa? J. Okey. 9 ni J je jari. Jadi, awak akan kira 2 darab dengan pi dia dah bagi kat bawah ni. 22/7 darab dengan J 9 darab dengan S ni darab dengan S. S berapa? 41. Kenapa 2? Sebab ni satu kon, ni satu kon. So 2 kon. Okey. Dalam ni tak ada jawapan ni. Dalam ni tak ada jawapan. So kalau awak kira, sepatutnya awak akan dapat jawapan dia. Ni jawapan dia. Okey. Dalam ni dia kira satu je. Kalau kira satu ni jawapan dia. So dia kena 2. Okey. Jawapan dia adalah, dan dia kira, sebab dia tak ada betulkan soalan pun, cari satu jumlah luas permukaan. Dalam ni ada soalan ni ada jawapan yang salah. So jawapan yang sebenarnya adalah 2, 3, 1, 9, 2/7. Tolong Lina buka lampu je gelap. Lampu belah ibu ni. Thank you. Okay. Lepas tu soalan nombor 14. Ni tengok betul-betul Kalau dia suruh pi guna pi, dia tak bagi ni, jawapan dia dalam pi lah. Okay. Jawapan dia dalam pi lah. Okay. Soalan nombor 14. Comotnya kali ni kan. Soalan nombor 14. Ya Allah. Soalan nombor 14 ini pun sudut dalam bulatan. Cikgu padam dulu Yang kat awak. Okay. Kalau cikgu jawab soalan, cikgu tak conteng kat kertas soalan ni. Cikgu memang tulis kat kertas lain. Sebab tu kadang-kadang memang betul lah awak kena guna printer. Yang ada printer lah, guna ink banyak. Sama lah, cikgu pun sama. Okey. Soalan yang ni. Clue dia adalah, dia cakap O ni center. Clue dia dekat sini. Sudut ni. Sudut ni. Ni, sudut X berada pada lengkuk ni. Sudut Y ni pun berada pada lengkuk ni. Jadi nilai X dengan nilai Y sama. Sebab dia punya sifat dia berada pada lengkuk yang sama. Itu yang pertama. Cikgu nak padam sebab cikgu nak kira. Cikgu nak padam sebab cikgu nak kira. Macam mana nak tahu nilai dia? Macam mana nak tahu nilai dia? Sekarang ni cikgu dah tahu dah X. Cikgu dah bagi tahu awak dah X sama dengan Y. Tapi macam mana nak dapat nilai X ataupun nilai Y? Macam mana nak dapat nilai X ataupun nilai Y? Katalah cikgu dapatkan nilai Y lah, senang. Kenapa cikgu kata nilai Y senang? Cikgu gunakan ni. Ini satu lagi konsep segitiga dalam bulatan. Sebab yang ni diameter. Bila yang ni diameter ni 90 darjah. Automatik boleh dapat Y. Jadi Y sama dengan 90 tolak 53. Sebab ni dah 90, jadi nak dapat Y 90 tolak ni je. So dapatlah apa? 37. Betul ke? Betul 37. Tadi soalan dia tanya X sama Y. Tambahlah. 37 tambah 37. Ataupun 37 tolak 2. Dapatlah nilai dia. Ni. Sebab tu dalam peperiksaan ada orang ataupun ramai juga yang akan jawab salah, dia jawab yang ni. Sebab dia careless. Dia cuai. Bila cuai itulah masalahnya. Bila cuai itulah masalah dia, kadang-kadang salah. Soalan yang ni. Soalan yang ni adalah soalan. Sekejap Awak kira sekejap ni. Cikgu nak log in komputer sekejap. Sekejap ya. Ya, tentulah.
Kalau ngajar kat sekolah tak ada gangguan. Kalau ngajar kat rumah macam-macam gangguan. Sekejap cikgu dah popek Nana. Allah Akbar ni. Saya pun meragam. Okey. Yang ni sementara tunggu dia elok. Dia meragam sekejap. Okey. Yang ini jangan lupa. Okey. Sekejap saya cek soalan ni betul ke? Okey, betul. Soalan dia adalah P tambah P tolak Q kuasa 2 bahagi dengan P. Okey, tak ada kuasa 2 apa-apa tu saja. So, ini akan jadi, cikgu tulis kat sini terus sama dengan P tambah Q. Ingat balik konsep dia, P tolak Q per dengan P tambah Q. Terus dapat jawapan dia. Boleh potong kan? Ni buat macam ni lah. So, potong lah. Kan, simplify. Okay, simplify. Tetapi, okay. Tetapi, ni macam ni Kalau macam ni. Terus dapat jawapan dia yang ni. Okay. Terus dapat jawapan dia tu. Tetapi, kalau soalan dia bukan macam ni. Soalan dia macam ni. Okay. Kalau soalan dia macam ni. Cuba padam sekejap Okay. Kalau soalan dia macam ni. Dekat sini ni, ada dua. Macam tu. Okay. So, awak kena buat macam ni. Sama dengan, okay. Ni sama, dia akan jadi P tambah Q. P tolak Q. Okay. Yang bawah ni, awak tak payah tulis P kuasa 2 tambah 2 PQ. Tak payah. Awak tulis yang ni je. P tambah Q. Ada 2 kali kan kuasa 2. P tambah Q. Okay. So, potong lah. So, jawapan dia yang ni. Kalau soalan dia macam ini, ni jawapan dia. Kalau soalan dia tak ada kuasa 2 ni, ni jawapan dia. Okay, cikgu terang dua-dua Kalau ada soalan naik, dah boleh nampak dah apa benda nak kena jawab. Ya. Ya Allah, banyak kalinya. Sekejap. Allah Akbar. Okay. Soalan nombor 16. Stem and leaf. Okay. Plot batang dan daun. Dalam ni, dia kata dalam gambar rajah muka surat sebelah ni, okay, pelajar tingkatan 3 jawab 40 soalan kuis. Okay. Patutnya kita orang boleh buat soalan kuis term ni lah. Bagi masa lama sikit, awak boleh jawab 40 soalan. Cuma takut satu je, bila bagi soalan banyak, murid pun dia malas nak jawab. Tu je risau. Kalau nak kira, kalau ada permintaan, memang tak ada masalah. Cikgu buat kuis setiap minggu ni. Okay. So awak tengok, dia bagi yang ni, dia kata pelajar pula. Calonnya kelas tu jawab 40 soalan. Okay. So ke 40 soalan? 40 soalan, ya Allah. 40 soalan, mana soalan tu? Okay, dia kata, okay, dalam ni dia kata pelajar tingkatan 3 menjawab 40 soalan dalam satu kuis matematik. Okay. Dia jawab kuis. Apa kaitan jawab kuis ni? So dia kata daripada plot batang dan daun ni plot ni, okay, dia bagi tahu bilangan jika 80, okay, bilangan pelajar yang dapat markah 80 ke atas adalah 60%. Berapa ramai? So dia tanya berapa ramai. Sebenarnya soalan ni direct je. Dia kata 60% pelajar, okay, dapat markah yang tu. Macam mana nak tulis dia? 60% dapat Allah, ayat cikgu. Jadi awak akan tulis 60/100. Okay. Allah Akbar. Okay. 60. Darab dengan 60% kan? Darab dengan berapa? 15. Kenapa 15? Sebab jumlah ni 15. Jumlah murid yang buat ni 15 ni. Okay? 15 ni. Okay? Kenapa kita tak darab dengan 40? Sedangkan soalan dia tadi sebut 40 orang murid. Okay? Dia sebut menjawab, bukan sebab dia jawab 40 soalan, bukan 40 orang murid. So,
40 soalan. Jadi kita ambil yang ni ya. Ini maksudnya bilangan murid lah ni. Darab dengan 15. Okey. Kira lah. Dapatlah nilai dia. Terus dapat. Jawapan dia E. Okey. Cikgu ulang. 60 per 100 darab dengan ni. 15 ni adalah ni. Ni 3, 6, 9, 12. 15. Okey. Itu 15 ni. Okey. Soalan nombor 17. Ni senang kan? Pelan dongakkan. Okey. Pelan dongakkan. Dia tanya pepejar gabungan. Dia tanya yang manakah pelan dongakkan yang betul. Okey. Ayat dia macam tak betul kan? Ayat dia macam tak betul. So pelan dongakkan yang betul, ayat macam tak betul kan? Sebenarnya dongakkan sisi lah tu. Dongakkan sisi Okey, dongakkan sisi. Ya Dongakkan sisi. Jadi kalau tengok, kalau dongakkan sisi nampak apa dari depan ni? Dari depan ni nampak apa? Ni memang tak lah. Sebab kod ni kecil ada ekstra. Kan? Ni lagi bodoh. Kan? Ni lagi tak tahulah awak nampak apa jadi macam tu kan? So mestilah kalau anak murid PTS ni mesti semua betul kan? Ni tak ada salah kat mana lah. Okey. Soalan ujian lokus baru ni ramai yang tak berapa betul Tak berapa betul tu bukan maksud cikgu awak bengong tak kan? Tapi soalan dia berbelit, ayat berbelit. Ni ayat senang je. Dia kata bila kipas dia pusing, bentuk apa? Yang ni kalau salah memang boleh baca Yasin lah. Sekali Jumaat jalan. Okay? So maksud dia bulatan. Kipas kan? Kalau cikgu letak titik kat sini nampak bulat. Titik bulat kat bawah tu apa dia bulatan? Okay. 19. Ini adalah trigonometri. Sin, cos, tangent. So dia tanya. Segitiga ni. Okay. Dia kata diberi sin ni. Sin opposite. Dia kata ini 12, ini 13. Sin So dia tanya sekarang tangent. Tangent nak guna yang ni. So kita dapatlah ni. Untuk nak dapat nilai yang ni. Nilai ni adalah 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Kecil kalkulator dapatlah 5. So sisi ni adalah 5. Dia tanya tangent. Tangent yang ni opposite dulu. 12 per adjacent bersebelahan 5. So terus jawapan dia. 12 per 5 yang ni. Okay. Soalan akhir. Soalan 20. Soalan 20. Min. Soalan ni tak akan hilang dari SPM. Okay. Soalan ni pun sama tak akan hilang dari SPM ni. Soalan jenis macam ni tak hilang dari SPM lah. Soalan ni pun sama min. Okay. Bila nak cari min, dia bagi berbentuk jadual. Yang pertama jangan lupa. Kena cari titik tengah. Titik tengah ni. Okay. Titik tengah ni berapa? Jadi awak akan kira tengah-tengah dia guna jari pun boleh. 21, 22, 23, 24, 25. So tengah-tengah dia 23. Okay. 26, 27, 28, 29, 30. Tengah dia 27. Jadi awak nampak ini 33. Ini pun 37. Okay. Nak dapat min, kena darab ni. Ni darab ni. Okay. So awak akan kira 23 darab 7. Ni darab ni sama dengan berapa? Ni sama dengan berapa? Cikgu tulis macam ni senang So awak akan dapat jumlah semua ni, awak kira jumlah semua ni. Dapat berapa jumlah dia? Cikgu ulang. 23 darab 7 tambah. 27 darab 9 tambah. 33 darab 8 tambah. 37 darab 8. Okay. Per dengan berapa? Dapat jumlah semua tu per dengan jumlah semua ni. 7 tambah 9, 16. 16 tambah 8, 24. So per dengan 30. Okay. Kalau awak kira darab ni semua adalah 905. So bagi dengan 30, jawapan dia 30.17. Okay, habis kertas ni. Kita akan mula dengan kertas mancis 2. So bila nak mula mancis 2, cikgu mulakan dengan bahagian B dulu. Sebab ni kita dah buat bahagian A kan. Kita tengok bahagian B dulu. Nak periksa pun cikgu galakkan awak buat bahagian B dulu. Kita mula yang mudah dulu. Okay, mancis 2. Kalau ada yang tak pergi ambil kat sekolah,
Cikgu dah buat semua untuk awak. Patutnya awak pergi ambil lah. Okay. Patutnya pergi ambil lah. Cikgu buat bahagian B dulu bahagian B ni mudah sikit. Tadi kita dah serabut-serabut kan. So kita buat yang ni dulu. Okay, bahagian B. Sekejap. Tukar kertas sekejap. Soalan bahagian B yang pertama adalah dia tanya antara segitiga yang berikut ini yang manakah segitiga yang ada hypotenuse. Yang ada hypotenuse kita tanda tik, yang tak ada kita pangkah. Macam mana kita nak tahu segitiga tu ada hypotenuse ke tidak? Yang belum lagi key in kedatangan, sebab kadang-kadang awak masuk kelas tapi awak tak key in kedatangan. Dan tolonglah bila key in kedatangan, cikgu sangat berharap awak letak nama awak, nama betul lah. Mak ayah bagi nama elok sampai mati nak panggil nama tu kan. Awak kita dalam kubur esok pun nak panggil nama tu. Janganlah tulis pendek. Puas cikgu cari kadang-kadang. Kalau nama awak Muhammad Afiq, tulislah Muhammad Afiq. Nama sedap je kan mak ayah bagi. Tu yang pertama, nama jangan lupa tulis. Soalan ni. Kalau segitiga yang macam mana ada hypotenuse? Segitiga bersudut tegak. Mesti ada yang ini. Mesti ada stem dia ni. Baru ya. So kita ada dua. Yang ni ada hypotenuse. Yang ni tak ada hypotenuse. Yang ni tak ada hypotenuse. Yeay, kita dah dapat 4 markah. Settle bahagian ni. Mudah sangat. Settle dah bahagian ni. Mudah sangat. So jangan lupa tengok betul-betul soalan mudah, jangan buat salah. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Ni tak serabut sikit kan? Kalau awak tengok apa maksud mancis ni, kalau tengoklah maksud dia kat atas tu baca. Mesti ada niat cemerlang, inspirasi sendiri. Apa maksud inspirasi sendiri? Kenalah usaha sendiri. Janganlah nak tunggu jawapan je. Habis seliti kan? Soalan nombor 2A. Lukis paksi simetri. Kalau diarahkan lukis paksi simetri, mesti guna pembaris. Mesti guna pembaris. Maksud dia, kalau katalah huruf H macam ni. Kita nak buat paksi simetri. Yang pertama tengah-tengah ni lah. Belah kiri dengan belah kanan sama. Yang kedua yang ni. Jadi paksi simetri dia 1, 2. Kalau yang ni dapatlah bentuk yang atas dengan bawah sama. Jadi yang ini cikgu buat cikgu lukis. Dia kena macam ni. Awak kena guna pembaris. Cikgu lukis ni cikgu tulis 1. Kita ikut jam. Yang ni pergi ke sini. Walaupun bengkok sebab awak kena guna baris cikgu tak guna baris 2. Lepas tu yang ni. 3. Yang ni pergi tengah ni. 4. Dan 5. Awak kena garis lurus, jangan ikut cikgu sebab cikgu tak guna pembaris tunjuk kat awak kan. So dia tanya ada berapa? 5. 1 markah dapat dah. Ni 2 markah dapat dah lukis. Ni 1 markah tulis jawapan dapat dah 3 markah. 1 lagi. Dia tanya, jika perimeter seluruh rajah ni 250, berapa panjang setiap sisi ni? So kita kira lah sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bagi 250. So satu sisi 250 bagi 10. Dapatlah 25 cm. Dia kata panjang sisi setiap sisi layang-layang. Sisi ni ni kalau awak kata layang-layang apa? Dia kata layang-layang kan ni. Layang-layang bentuk bintang. Kalau layang-layang dekat Johor tu macam-macam bentuk. Sotong lah apalah. Kalau awak bayangkan layang bentuk ni. Bila sebut layang-layang awak bayang bentuk ni je. Ni awak maksudnya lahir tahun 50-an. Awak nampak layang-layang tu je. Saya kecil saya tahu main layang-layang ni je. Layang-layang sekarang macam-macam. Ni next. Ni soalan bonus juga. Namakan poligon di atas. Poligon nama dia ikut N. N dia berapa? N tu bilangan sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So N sama dengan 8. 8 bulan Ogos kan? So oktagon. Tulis betul-betul. Nak Melayu, tulis Melayu. Nak orang putih, tulis orang putih betul-betul. So dia kata, lengkapkan maklumat ni
Ni maklumat ni berpandukan yang ni. Berkait ni soalan A, ni soalan B. So 8. Ni cikgu tulis N tu. Jadi kat sini letak 8. Sini pun 8. Okey. Nilai sudut pedalaman. Maksudnya nak cari sudut ni satu berapa. Kita tanya. Nilai sudut pedalaman. Ni nak cari satu sudut ni berapa. Okey. So cuba kira. Cuba kira darab tengok berapa. Jadi kira 6. Allah Akbar. 6 darab 180 bahagi dengan 8. Dapat 135. Okey. Kalau soalan cikgu tambah sikit soalan. Okey. Kalau soalan cikgu tanya sudut peluaran. Kalau cikgu tanya sudut peluaran. Sekarang dia tanya sudut pedalaman. Kalau sudut peluaran. Okey. Sudut peluaran, jumlah semua sudut luar ni. Okay, ni macam ni kan. Sudut ni. Sudut yang ni. Tambah sudut ni je. Berapa? Jumlah dia semua 360. Kalau satu sudut peluaran tu berapa? Bagilah dengan N. Bagi dengan 8. Dapat nilai dia 45. Okey. Tu kalau sudut peluaran macam ni. Bagi dengan N. N ni apa? Panjang sisi. Kalau yang ni guna formula ni sudut dalam. Okay, next. Ini adalah soalan menggunakan Cartesian. Okay. Ni ada koordinat kat sini. Tak adalah nombor koordinat tu. Tapi berbentuk macam ni lah. Okay, Cartesian kan. Sistem Cartes tu. Tapi soalan dia berkait dengan translasi. Okay, translasi. Kita tengok satu persatu. Dia kata sekarang, titik yang manakah menunjukkan pergerakan berikut. 4 unit ke timur. Okay, awak belajar mata angin. Dalam geografi ni utara. Ni timur, ni barat, ni selatan. Kalau dalam mata angin kita tak tulis tiga-tiga ni. Nak ingatkan awak je. Okay, dalam maths pun ada berkait dengan geografi. So dia kata, kalau paling ketara ni lah. Kat Y ni utara lah. Okay. Dia kata, bergerak 4 unit ke timur dan 3 unit ke selatan titik P. Jadi ni titik P. 4 unit ke timur. 1, 2, 3, 4. Ke selatan 3. 1, 2, 3. So jawapan dia S. Tulis S. Okay. Settle yang tu. Lepas tu dia kata bergerak 5 unit dari Y. Awak tengok paksi Y. Ni paksi Y. Paksi Y Yang mana jarak dia 5 unit? Yang ni. Ni kan? 1, 2, 3, 4, 5. R. So tulis kat sini R. Okay, yang berikutnya. Bergerak 7 unit ke kiri. Okay. Dan 2 unit ke atas menjadi titik P. Ayat dia menjadi. So kita kena patah balik lah. Jawapan dia dah T. Kita kena patah balik. Patah balik. Dia kata unit dia 7 ke kiri. So kita patah balik kanan lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu ke atas. So dia ke bawah lah. 1. Betul ke? 1, 2. 2 ke bawah. 2. So jawapan dia V. Next. Okay. 10 unit dari U. 10 unit dari U. Okay. 10 unit dari U. Ni U. Nak tahu. Yang mana yang 10 unit dari U? Titik mana? Okay. Titik mana? Salah satu cara dia 10 pula. 10 unit dari U ni kita guna teorem Pythagoras. Okay. Teorem Pythagoras. Kalau nak jadi 10 unit, kod sini 8 ke, kod sini 6 ke macam tu. Ni 10 kan? Ni 10. So, sama ada sini 8 ataupun 6, sini 6 ataupun 8. Dapatlah 10 yang tu. So, kita nak tahu yang mana satu. Okay? Yang mana satu nilai dia daripada U ni kan? Ataupun kalau tengok ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ni lah. Okay? Kalau ni nampak sekali lalu yang ni lah. Kalau tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni 6. Ni pula
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mak jadi macam tu pula. Okay. So dapatlah jawapan dia titik Q. Yang ni mungkin susah sikit. Sikit je. Okay. Sikit je. Okay, yang bawah ni senang. Hujan ke? Okay, yang bawah ni senang. Yang bawah ni senang. Kecerunan positif ke negatif? Cikgu dah tunjuk tadi kan. Kalau macam ni, positif. Kalau macam ni, negatif. Kalau macam ni, tak ada kecerunan. Datar je. Okay? Kalau macam ni, tegak, tak boleh nak ukur kecerunan dia. So, dah dapat dah. Yang negatif, yang ni. Okay? Yang ni, tak ada kecerunan. Allah, tak sampai pula. Sorry. Tak sampai pula. Okay, ni tak ada kecerunan. Kosong. Okay. Yang ni positif. So, yang ni tak boleh diukur. Ada orang naik basikal tinggi macam ni, bunuh diri kan? Okay, next. Oh, dah habis. Sorry. Dah habis bahagian B. Kita nak buat bahagian A. Bahagian C, cikgu sambung hari Isnin pagi. Siapa tak bangun, dia punya pasal lah. Okay. So, hari Rabu tu last. Mungkin nak bagi tip special. Okay. Yang bahagian B ni, yang bahagian B pula. Bahagian C ni, kita buat hari Isnin Hari Isnin pagi. Okay. Sorry. Hari Isnin pagi cikgu tak ada. Cikgu kena pergi sekolah menghadap penentu sekejap. Okay. Hari Isnin pagi, awak jawab dululah. Hari Rabu petang pula kita buat. Kalau katalah cikgu nak on juga, tak jadi jumpa pengetu, ataupun cikgu mana-mana nak buat juga, boleh je. Tak ada masalah. Okay. So yang ini tangguh dulu, kita buat dari depan. Okay. Dari depan. Bahagian A. Okay, bahagian A. Soalan dia yang pertama, mudah. Boleh picit je kalkulator, tak ada masalah. Picit je terus kalkulator, tok main dapat jawapan kan? Okay. So dapat jawapan. Bahagian pula. Soalan nombor 1, awak picit kalkulator, jangan silap Terus dapat jawapan dia. Jawapan dia adalah 446. Cikgu bagi jawapan ni. Buka kamera. Sudah. Cepat. Tutup. Okay. Terkejut. Cikgu pun terkejut juga. Okay. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Kalau awak tengoklah turutan ni. Okay. Urutan nombor ni kalau awak tengok. Yang ni tambah 5. Okay. Kalau awak tengok. Nak pergi sini pula. 9 tambah 5. Okay. Lepas tu nak pergi sini tengok macam pelik kan. Rupanya nak pergi ni sini 9 tambah 5 ni. Okay, tambah 5 dan bila cikgu ni tengok nak jadi X ni adalah yang ni tambah ni. X sama dengan 13 tambah 22. Y pula sama dengan 57 tambah 92. Okay. Kenapa cikgu kata macam tu? Lepas awak dapat nilai ni 35. Awak nak dapat 92 ni. 92 ni adalah 57 tambah 35. Allah. Okay. 57 tambah 35 dapat yang ni. So awak dapat nilai ni. Tambahlah. Okay. Jadi 35 tambah dengan tolak. Dia kena tolak. Okay. Dia kena tolak. Jadi dia tanya Y tolak dengan X. Soalan dia Y tolak dengan X. Cikgu. Ni lah. Soalannya adalah Y tolak dengan X. Betul tak? Okay. Soalannya ni. Awak kena cari nilai Y dulu berapa. Jadi awak akan dapat nilai Y adalah 149. Okay. Guna kalkulator lah. Tolak dengan 35. Dapatlah jawapan dia. Jawapan dia adalah 114. Okay. Cikgu tengah test juga. Macam mana cara dapat jawapan ni. Test jugalah. Try and error kan. Ada orang minta tembak je. Okay. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni adalah tajuk square root. Kuasa 2. Punca kuasa 2. Yang tak key in lagi kehadiran. Jangan lupa Ada orang di key in terus dia keluar.
Okey, tak baik tau. Tipu dosa, nanti paksa tak berkat. Okey. Dia kata sebuah taman bentuk segi empat sama. Okey, cikgu lukis. Taman bentuk segi empat sama. Sama semua. Okey. Dia kata taman ni luas dia 81,000. 81,000 pula. 8,100. Ya Allah, macam mana baca salah. Okay. Dia kata depan tamannya ada tasik. Tasik cikgu lukislah tasik kan. Depan taman ni ada tasik. Tapi orang yang punya taman ni dia kata dia cadang nak pasang pagar. Kos dia 1 meter sama dengan RM28. RM28. Oleh kerana tak cukup kos, dia bercadang nak pasang depan ni je. Satu je. Tu dia kata, hanya satu bahagian je. Yang depan tasik je. Kiri kanan tu tak nak. Tu dia tanya berapa kos dia nak guna. Sebab ni nak jimat kan. Berapa kos dia nak guna. Yang pertama awak kena carilah sisi ni berapa. Luas sama dengan panjang darat lebar. Jadi panjang darat dengan lebar. Panjang dengan lebar dia sama. Jadi punca kuasa 2. Okey. Dapatlah 90. Berapa kos dia? Darab dengan 28. Okey? 90 darab dengan 28. Dapat 2,520. Okey? Settle yang tu. Okey. Okey, soalan yang ni. Soalan yang ni ada 2 jawapan di sini. Tapi jawapan yang mana paling tepat? Cikgu ulang. Soalan ni ada 2 jawapan di sini. Tapi soalan ni jawapan mana paling tepat? Okay. Kalau disuruh faktorkan, kalau boleh yang pertama, kita kecilkan dulu nombor ni. Okay. Kalau kita faktor terus, cikgu tunjuk kalau kita faktor terus. 225 ni, kalau awak tekan punca kuasa 2, 225, awak akan dapat 15. So awak boleh tulis yang ini 15 kuasa 2 tolak 25 ni adalah 5 kuasa 2. Tolak 5pi dalam kurungan macam ni. Kuasa 2. So awak akan dapat jawapan dia 15 tambah 5pi. 15 tolak 5pi. Okey. Kalau ikut konsep pemfaktoran ni tak tepat. Sebab 15 ni boleh kecilkan lagi. Jadi kita cek. Yang pertama yang ni. Nak tulis kat mana? Okey. Cikgu tulis kat ni. Cikgu padam gambar rajah yang cantik sangat ni. Okey. Cikgu buat kat sini. 2, 25 tolak 25 pi kuasa 2. Okey. Kita faktorkan yang ni dulu. Sama dengan ni kita bahagi 25. 25 darab dengan berapa Sekejap Betul ke 25? Darab dengan 9. Okey. Okey. Tolak dengan pi kuasa 2. So, sama dengan 25. 3 kuasa 2 tolak pi kuasa 2. Baru dapat jawapan dia. 25. 3 tambah pi. 3 tolak pi. Okey. So, jawapan dia yang ini. Kalau terbalik pun tak apa. 3 tolak pi, 3 tambah pi kat belakang pun tak apa. Tapi yang ni lah jawapan dia. Kalau awak tengok ni pun ada jawapan dia kat sini. B. Nanti awak akan tanya, cikgu yang mana satu lagi tepat? Kalau kaedah pemfaktoran sebenarnya kena buat yang ni dulu. Inilah pemfaktoran paling tepat sebab dia faktorkan ni dulu. 25 ni dia keluarkan dulu. Tu yang paling tepat. Okey. Nombor 5. Okay. Nombor 5. Ketaksamaan linear. Ada lambang ni kan? Ketaksamaan linear. So kita kira lah. Kita kira kat tepi ni 12 tolak 3x kurang atau sama dengan 8. Kalau soalan macam ni kita pecah 2. Ni 1. Lepas tu yang ni sampai sini 1. Cikgu buat satu buat kat mana? Bercantik kat sini boleh lah. So jadi tertinggal. Tambah 8. Tertinggal 8. Tambah 8. Ya Allah. Tambah X. So cikgu tulis kecil sangat. Tambah X. Okay. Jadi cikgu tak suka nak bagi X nilai negatif. Nanti nak kena terbalikkan benda ni. So biar je macam ni. X ni ke sana. So 12
tolak dengan 8 kurang atau sama dengan X tambah 3X. Jadi dapatlah ini 4X, ini 4. Jadi macam tu. Okey, 1. Salah pula. Okey, dapatlah. Ni satu. Dah dapat 1. Yang ni pula. Daripada yang ni sampai sini. Cikgu buat kat sini Buat kat sini. 8 tambah X kurang atas kurang. Dia kurang saja. Kurang daripada 13. Jadi X kurang daripada 13 tolak 8. X kurang daripada 5. So kita cantumlah benda ni dengan ni. Okey. Cantum dia macam mana? X kat tengah. Nombor yang besar belah kanan. Nombor yang kecil belah kiri. So dia kata nilai X bermula dengan 1. Tapi kurang daripada 5. Jadi X 1, 2, 3, 4. 5 tak boleh masuk sebab lambang ni. So jawapan dia A. Okey, jawapan dia A. Okey, soalan nombor nombor 6. Tolong betulkan soalan ni. Soalan ni ada kesilapan teknikal sikit. Cikgu pun tak betulkan. Okey, soalan ni soalan bagi soalan nombor 6 ni bukan semua unsur. Allah Akbar. Bukan semua unsur, semua subset. Ni semua subset. Apa itu subset? Subset tu set kecil lah. Okey. Sekejap, tak nak gangguan dengan awak. Cikgu padam ni Cikgu harap yang cikgu tulis-tulis ni awak salin lah. Jangan sepenuhnya bergantung pada video. Okey. Subset senaraikan semua subset. Cara nak senaraikan semua subset, nak tahu berapa, awak akan tulis 2 kuasa N. Formula dia. N ni apa? N ni bilangan unsur. Kalau sini unsur dia 1, 2, 3. So 2 kuasa 3. 2 kuasa 3, 8. Carilah yang nilai dia. Yang mana ada 8. Kalau tak tahu nak senarai pun yang mana ada 8. Yang ni. Kena tahu yang ni dulu. Baru boleh jawab tu. Sebab kalau cikgu bagi ada 2 je. Ada 2 je. Ni huruf A dengan B. So ada berapa subset? Yang pertama A. Okay. Yang kedua B. Yang ketiga A, B. Yang keempat set kosong. So betul lah sebab dia ni ada 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Itu cara dia. Okay. Settle yang tu. Okay. Soalan nombor 7. Ni sebenarnya ganti je. Soalan ni nampak macam aduh susahnya. Tapi sebenarnya ganti je. Tulislah. 17 tambah 2N kuasa 2 sama dengan 259. Okey. Kalau sesiapa yang dia dah buat dulu soalan ni, dia mudah lah. Dia check dia apa yang cikgu tunjuk ni dengan apa yang dia dah buat. Jadi 2N kuasa 2 sama dengan tolak dulu kan. Bila tolak jadi berapa lah? Okey. Bila tolak jadi 242. Okey. N kuasa 2 sama dengan 121. Dapatlah N sama dengan 11. Okey. Dia tanya nilai T kan. Nilai N ni yang keberapa. N tak bolehlah negatif. Sebab 1, 2, 3 dan seterusnya. So N 11. Kalau awak tanya, cikgu dari mana 242? 259 tolak 17 dapat 242. Dari mana 121? 242 tolak 2 dapat 121. Dari mana 11 ni? Punca kuasa 2, 121. Cikgu tekan terperinci dah tu. Okay. Nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Hai, dekat 3,5. Laju sikit. Sorry Nombor 8. Soalan ni salah soalan ni salah. Tolong padam M ni. Sebab kalau M ni ada kat sini, M ni tak ada lah. M ni tak ada. Okay, M ni tak ada. So yang ini samakan penyebut. Yang atas darab dengan 2N. Yang sini darab yang atas pula. Yang sini darab dengan 2M. 3N. So awak akan tulis ni sama dengan 3M pula.
3N darab dengan 3N tolak 2M darab dengan 3M tambah 2N. Alamak, terus pula. Yang bawah 2M darab dengan 3N. Okay. Kalau awak tengok 3N ni, kat sinilah. Yang ni darab dengan 3N. 2M ni kat sinilah. Selesaikan. Sorry cikgu buat terabur macam ni Yang bawah senang. 6M N. Yang sini 3 darab 3, 9. N kuasa 2. Yang ni tolak 6M kuasa 2. Kuasa 2 ke? Kuasa 2. Okey, lepas tu tolak ni dengan ni. 2 darab 2, 4. 4M N. Mana jawapan dia? Okey, mana dia jawapan dia? Tak ada kan? Sebab soalan ni salah. Okey, cikgu dah kenal pasti dah. Yang ini cikgu buang sebab kalau ada yang ni baik potong ni. Ni kalau awak kira, tak salah dah cikgu kira 4ml. Tak salah dah cikgu kira. Ni jawapan dia. Dalam ni tak ada jawapan. Tak ada jawapan So kalau ikut betul-betul MN tak boleh kecilkan dah. Ni dah memang ni lah aku cari faktor. Okey. Cikgu pun nampak ada silap lah kat soalan ni. Tak apalah bukan cikgu buat kan. Okey je. Okey. Tengok betul-betul faktor kan ni InsyaAllah tak ada soalan ni nampak isa. Okey. Suka lah tu. Yang ni. Sudut tunduk. Sudut tunduk Y. Ni Y. Sudut tunduk Y daripada R. Ni R. Kalau buat macam ni, awak kena garis ni sampai R. Okay. Sudut tunduk, mata kita kena pandang macam ni dia kena pandang macam ni. Jadi segitiga dia macam ni. Sudut tunduk dari R. Okay. Sudut dia kat sini lah. R tunduk pergi ke Y kan. Dari R kan. So sudut dia X, R, Y. Ada? Ada. Okay. X, R, Y. Okay. Ada orang dia akan jawab macam ni. Dia garis kat sini, dia akan jawab kat sini. Y kat tengah. Silap banyak lah. Tu sudut dongak bukan tunduk. Yang ni. Kecerunan. Macam tadi juga. Kecerunan M. Kecerunan sama dengan Y tolak Y. 20 tolak 8. 20 tolak 8. Per. 0 tolak 3. 0 tolak 3. So sama dengan 12 per negatif 3. Sama dengan negatif 4. Senang je. Cikgu kira terus. Okay, yang ni. Soalan ni pun salah Salah jawapan. Okay, cikgu tunjuk je tak apa. Soalan ni, bila dia tanya, kita nak cari yang pertama kecerunan, yang kedua pintasan Y. Awak kena, cikgu kira kat sini Awak kena boleh tulis Y sama dengan MX tambah C. So, awak akan buat daripada persamaan ni, awak akan dapat 3Y sama dengan negatif 2X tambah 18. Sebab tu kena pandai linear. Semua guna linear. Kalau awak tengok. Sikit-sikit linear. Sikit-sikit linear. Jadi, Y sama dengan negatif 2 per 3 X 18 tertinggal. Tambah dengan 18 per dengan 3. So, persamaan akhir garis lurus dia adalah tambah dengan 6. Okay. Pintasan Y 6. Tapi kecerunan negatif 2 per 3. Okay. Pintasan Y 6. Bukan negatif 6. Kalau awak tengok kecerunan dia, patutnya yang nilai jawapan dia, dia tertinggal per 3. Semua ni kena ada per 3. Okay. Semua ni ada per 3 kita tinggal. So jawapan dia yang ni. Negatif. Okay. Kena ada per 3. Okay, dadu. Dalam sebiji dadu ada 6 permukaan. So, NS, bilangan sampel space, bilangan ruang sampel 6. Dia kata, hitung kebarangkalian mendapat nombor kurang dari 3. Kurang dari 3, 1 dengan 2 je. Jadi ada 2 nombor. Jadi kebarangkalian dia 2 per 6. Kecilkan dapat 1 per 3. Ini senang sangat lah. Okay. Sudut peluaran bagi sebuah poligon sekata adalah 45. Dia tanya bentuk poligon tu. So, jumlah sudut peluaran 360. Bahagi dengan 45. Okay, awak pergi kalkulator, awak akan dapat 8. Jadi, poligon apa yang sisi dia 8? Oktagon.
Okey. Jawapan dia oktagon. Sisi dia. Tadi kita dah kira kan? Manakah antara yang berikut benar? Kalau cikgu kira yang ni je. 3 kuasa 2, 9. Ni 6 salah. 3 kuasa 2, 9. Ni 6 salah. So 3 kuasa 4, 81 mungkin betul. 2 darab 4, 8. Ni betul. Kalau yang ni pula 3 kuasa 4, 12 salah. So ni jawapan dia. Kalau cikgu kira macam tu. Okay, next. Nak habis dah ni. Okay. Nak habis dah sikit ke? Okay. Yang ini. Yang ni soalan dia. Kesukaran dia tersirat tersirat. Yang pertama dia bagi mod dia 8. Mod 8 bermaksud salah satu jawapan ni mesti 8. Kenapa? Ini pun 5. Okay. 5 pun ada 2. Ini pun 5. 5 pun ada 2. 8 pun ada 2. Tapi bila dia kata mod dia 8, salah satu ni antara X dengan Y kena ada 8. Jadi awak tengok jawapan. Yang mana dah ada jawapan dia 8. Okay. Jawapan dia yang ni 2 ni. So dah ada 8. Yang ni jangan kisah sebab jawapan dia salah satu mesti 8. Baru menjadikan mod tu 8. Okay, sekarang kita nak tengok Y ni kalau kita katakan X tu 8, Y ni berapa? Jadi dia kata min dia 6. Awak kena tambah semua ni. 8 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 8 tambah 5. X ni kita anggap dia 8. Okay, tambah 8. Okay, semua tu tambah lagi dengan Y. Yang semua kita tambah ni sama dengan 6 selepas dibahagi dengan 1, 2, 3, 9 data. Ada 9 data Ni dapat min. Jumlah yang cikgu tambah ni, jumlah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, X ni kita ganti dengan 8. Jumlah ni, okay, tambah lagi dengan Y, bagi dengan 9 dapat 6. Sebab dia bagi min purata dia ni. Jadi awak tahu, yang awak kira tu, yang awak kira tu, jumlah gedebak-gedebuk banyak-banyak tu, nilai dia berapa? Adalah 52. Yang awak kira semua ni 52. Jadi, 9 ni buat sebelah je 52. Tambah Y sama dengan 9 darab 6, 54. Jadi Y sama dengan 54 tolak 52, 2. So, ini jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Yang ni senang. Sampai SPM pun ada. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 7. Senang je. Okay. Yang ni pula. Dia kata arca. Okay. Dia kata segitiga bersudut tegak. Okay. Dia dah bagi yang ni. Jadi, ingat teorem Pythagoras. So, ini 5. Dia tanya sekarang cos sudut RPQ. RPQ sudut ni. Cos dia. Cos dia yang ini per yang ini. Cos Cos. Jadi 4/5. Okay. 2 lagi. Sekejap lah. Okay. Untuk soalan ni pula yang pertama. Yang pertama kena ingat. Sudut pada lilitan dengan sudut pada pusat. Sudut pada pusat ni 2 kali ganda sudut pada lilitan. Jadi yang ni adalah 50 kali 2. Dapat 100. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini adalah sudut apa ni? Sisi 4 kitaran kan. Jadi sudut ni dengan sudut ni jumlah ni kena 180. Automatik dapat sudut ni 180 tolak 50. Dapatlah yang ni 130. Apakah nilai X? 360 sebab segi 4. Okay. Tolak dengan 78. Tolak dengan 100. Tolak dengan 130. Okay. Dapatlah nilai X. So nilai X berapa? 360. Cikgu ulang 360 tolak dengan 100. Tolak dengan ni. Tolak dengan ni. So jawapan dia adalah 52. Cakap kereta Ikut lagi. Semua. Ni soalan yang baca pun nak muntah lah. Okay. Yang mana berikut benar? Okay. Dia bagi yang mana tidak benar. Kita tengok yang ni benar tak? Seekor burung yang terbang di atas permukaan sebuah sungai. Okay, bentuk lokus dia adalah garis lurus selari dengan permukaan sungai. Tapi kalau orang fikir sungai ni lurus ke? Kan? Kecuali kita yang buat parit ke longkang tu lurus lah. Tu satu cikgu bertikai lah. Okay. Yang kedua.
Seorang pemain membuat tendangan percuma ke arah gol. Dia jadi macam tu lengkung. Ada juga orang tendang leret macam tu. Contohnya kan? Okay. Yang ni pula. Ayunan sebuah bandul ringkas. Bandul ni macam ni. Ni tali, ni bola. Bandul So dia berayun macam tu. Yang ni memang salah lah sebab satu bulatan mengelilingi. Mana ada orang pusing bulat macam tu kan? Ni salah lah. Yang ni memang salah. Okay. Yang ni pula. Seorang pelari berlari antara dua penjuru padang. Tapi padang tu dia tak cakap bentuk apa. Padang ni, kalau padang ni bentuk segi empat sama, okay, dia lari dari penjuru. Macam ni. Maksudnya betul lah ni. Satu garis lurus pembahagi sama jarak antara dua penjuru padang. Kalau penjuru A dengan penjuru B, dia betul yang ni. So, kalau cikgu baca, cikgu tukar soalan ni. Yang mana berikut benar, cikgu pilih yang ni. Sebab tiga-tiga ni, boleh jadi macam-macam. Tu cikgu lah. Tapi cikgu tak buat lah soalan ni. Yang risau. Okey, yang ni pula. Titik mana berada dekat garis ni? Awak test titik mana yang memenuhi yang ni. Okey? So, yang ini jawapan dia adalah A, B, C, D. Jawapan dia B. Okey? Cikgu test 2Y, ni Y. Okey? Jadi persamaan dia 2Y sama dengan 3X tambah 16. Okey? Cikgu ambil nilai ni lah. X ni. Sama dengan sebab ni jawapan dia. Yang kita 2 cikgu nak tunjuk cara awak dapat jawapan je. Okey? 3 dan negatif 2. Negatif 6. Okey? Sama dengan, alamak. Okey? Sama dengan 10. Ni ni tolak ni. Betul ke 2Y 10? Betul? 2 dan 5, 10. So ni jawapan dia. Okay, itu saja untuk hari ni. Sunyi sepi. Tak tahulah saya cakap dengan beberapa orang budak pun. Okay. So terima kasih untuk yang join. Dan cikgu minta kalau setakat ni soalan-soalan yang cikgu dah bincangkan termasuk yang form 1 hari tu. Tengok betul-betul. Kadang-kadang soalan tu cikgu ubah tukar ayat je. Okay. Dan banyak juga kerja dalam buku modul awak. Cikgu tengok ambil balik daripada situ je. Dan cikgu minta lah kalau siapa-siapa yang masih lagi nak hantar PBL, PBL tu nilai dia 15% daripada markah awak nak periksa nanti. Tolonglah hantar. Cikgu nak bantu awak supaya awak boleh lulus matematik untuk yang lemah lah. Yang nak dapat A tu insyaAllah confirm dapat A macam tu. Okay. Itu saja untuk hari ni. Sorry cikgu pun tegak-tegak dah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.